Tanaman herba menjadi buruan kerana khasiat serta nilainya yang tinggi. Menyedari keadaan itu, tidak hairanlah jika nilai khazanah alam ini sukar untuk dikawal di pasaran kerana ia mampu mengubati pelbagai penyakit. Dalam dunia kecantikan dan penjagaan kesihatan, tumbuhan herba amat sinonim dengan kaum Hawa. Sebut sahaja jamu, pasti sudah terbayang bermacam jenis daun, akar kayu, rempah ratus yang diguna pakai oleh kaum wanita khususnya. Jika dahulu jamu diproses secara alami dan diamalkan oleh hampir kesemua wanita, tetapi di zaman yang serba moden ini, ia semakin dilupai. Malah mungkin sudah tidak ramai yang sanggup untuk menghasilkan sendiri jamu untuk tujuan kesihatan maupun kecantikan. Amoy jamu, gelaran yang diberi oleh guru kepadanya. Minat yang sangat mendalam terhadap dunia herba membuatkan wanita berbangsa Cina ini sanggup meredah hutan belantara semata-mata untuk menimba ilmu. Wanita berbangsa Cina ini sudah terbiasa dalam kelompok rakan-rakan yang majoritinya berbangsa Melayu. Dia sangat senang dengan cara tradisional yang diamalkan oleh orang Melayu dalam soal penjagaan kesihatan dan kecantikan. Banyak sangat bergaul dengan kaum Melayu dan dia sangat friendly lah dengan kawan-kawan Melayu. And then kalau you notice pun cara dia cakap and explain sesuatu tu memang all in dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Dia pun ada juga kawan-kawan Chinese yang rapat, tapi makin lama tu makin ke arah dia suka belajar sesuatu benda tu memang in detail lah. Okay, nama Amoy Jamu pun Tok Guru saya yang bagikan nama ini. Selepas beberapa tahun saya ikut dia belajar tentang jamu, dia bagi saya nama Amoy Jamu lah. Di tempat saya membesar, banyak orang Melayu, perkampungan orang Melayu lah. Jadi salah seorang ibu kepada rakan sekolah saya, dia orang Aceh. Dan seorang lagi orang Jawa. Ini ibu kepada kawan saya. So bila habis sekolah, kita pergilah rumah member kan, kita lepak-lepak. Lepas tu ibu mereka akan sediakan jamu. So dari situ lama-lama saya dah biasa minum jamu. Kita tengok keadaan kulit kita pun dah semakin sembuh. Kita mulalah percaya terhadap minuman tradisi ini. Jadi bila saya dah lepas sekolah, masuk alam college, saya mula kenal dengan orang tua-tua yang jual jamu, jual herba. Jadi dari situ mereka ajarkan saya tentang herba-herba, akar-akar kayu. Lepas tu masuk hutan, belajar macam mana nak kenali herba-herba tu. Bermula dari situlah Amanda semakin meminati dunia herba. Baginya, dunia herba sangat unik dan punyai keistimewaan tersendiri. Amanda bermula dengan menanam sayur-sayuran dan daun herba di kawasan rumahnya. Dengan tidak disangka-sangka, lama-kelamaan apa yang dipraktikkan menjadi ikutan rakan serta jiran-jirannya. Mereka kerap meminta Amanda berkongsi ilmu, terutamanya tentang khasiat tumbuhan herba dan jamu yang sesuai diamalkan. Walaupun jamu sering dikaitkan dengan orang Melayu, Amanda tidak memandang ia sebagai satu halangan untuk dirinya terus mempelajari dengan lebih mendalam. Dia percaya bahawa apa yang dilakukannya ini akan memberi manfaat. Bukan sahaja buat dirinya, malah dia suka untuk berkongsi dengan orang ramai. Bagi Amanda, bukan wang ringgit yang dikejarnya, tetapi kepuasan dalam menyampaikan pengetahuan. Fitrah kaum Hawa yang sering ingin tampil cantik dan sihat membuatkan Amanda terpanggil untuk menghasilkan sendiri minuman kesihatan atau jamu homemade. Saya sangat-sangat support dengan kempen tanam guna sendiri sebab kita tahu keaslian yang bahan yang kita tanam itu. Kita tahu yang kita tanam bahan itu
tidak mengandungi apa-apa bahan pengawet ataupun bahan kimia ataupun bahan sintetik. Kita tanam secara organik. Tentang wanita malas moden ini, sebab kekengkangan masa, kita kekurangan masa, kita stres, kita tiada masa untuk pulang kepada nature untuk menggunakan bahan semula jadi. Jadi zaman moden orang ingat penggunaan produk moden akan menjanjikan result yang bagus, tapi sebenarnya ia boleh menjanjikan result yang cepat tapi tak semestinya bagus. Jadi untuk pandangan saya sendiri, biarlah kita merawat dari dalaman dan secara konsisten kita akan nampak hasilnya. Amanda yang berusia 40 tahun ini juga tidak terlepas daripada kritikan segelintir pihak yang mempersoalkan mengapa dia begitu obses mempelajari dunia herba. Dakwaan tidak berasas mereka, jamu hanya untuk orang Melayu. Namun Amanda sama sekali tidak patah semangat lalu menjadikan cemuhan itu sebagai cabaran buat dirinya. Of course, saya berbangsa Cina dan setelah melahirkan anak pertama, saya praktis cara berpantang, cara orang Cina, di mana penyediaan makanannya sangat-sangat kepada untuk mengembalikan tenaga, mengembalikan darah yang hilang. Manakala orang kaum Melayu lebih menitikkan berat kepada penjagaan luaran dia untuk mengembalikan penampilan luaran, cara kita mengecutkan rahim dan cara kita berbengkung, berparam, berpilis. Dia punya praktis adalah kepada luaran, manakala orang Cina lebih kepada dalaman kita. Idea untuk menggabungkan kaedah berpantang masyarakat Cina dan Melayu merupakan satu langkah yang bijak. Asalkan ia mendatangkan kebaikan kepada semua, jadi tidak salah jika ia diamalkan. Itu pendirian Amanda. Zaman serba moden, wanita masa kini sering menghadapi masalah ketiadaan masa untuk menjaga kesihatan dan kecantikan luaran dan dalaman. Dan disebabkan itu juga, dia mahu membantu golongan Hawa untuk sentiasa kekal sihat dan cantik. Masa saya jumpa Amanda memang dia tak kedekut ilmu. You expect tak dia Chinese lady yang buat benda ni? Bagi saya, kalau Chinese lady memang dia ambil dari tempat lain, dia tolong jual. Tapi waktu saya jumpa dia, saya tanya dia terus, dia akan explain semua ramuan yang dia guna, barang yang dia guna, dan dia memang pengetahuan dia dalam jamu ni memang bagus sangat. So dia boleh explain daripada dia sendiri tahu dari siapa dia beli barang tu, dari mana dapat, and apa khasiat setiap barang dia tahu. Datin Adeline berusia 50 tahun turut mengamalkan jamu berkongsi cerita bagaimana dia mengenali Amanda. Masa saya mencecah usia 50, saya mula prihatinlah tentang kesihatan, menjaga kesihatan diri sendiri. Jadi saya pun Google lah lamanan kan, dan saya tercari Amanda kerana produk dia agak senang dipakai. Dia menjual pada masa tu turmeric milk tea atau dipanggil susu emas kunyit. Kita ni orang Malaysia, jadi tak adalah sampai pantang tu pantang orang Cina saja. Jadi kita pakai pantang orang Cina dengan pantang orang Melayu. Saya memang makanan dia makanan pantang orang Cina, tapi bila buat urutan badan, saya memakai urut ala Melayu. Bagi saya rasa yang paling bertahan, paling selamat bagi saya adalah barang yang natural. Pasal tu saya lebih cenderung pada barang yang natural. Saya takut sangat nak ambil pills, yang ambil suntikan, sebab dia punya efek dia tak lama, kena sambung balik ambil, and lagi teruk kalau efek dia tak baik. Itu yang saya paling risau. Amanda percaya niat yang ikhlas pasti akan mendatangkan 1000 kebaikan. Baginya tidak perlu lokek dalam berkongsi ilmu. Sesiapa sahaja layak untuk menuntut ilmu, tidak kira warna kulit ataupun perbezaan agama. Yang penting, tetapkan niat serta sentiasa ikhlas dalam apa jua yang dilakukan.